Hello Malaysia, apa khabar Malaysia? Pada 31 Ogos 1963, Malaysia telah ada rusuhan demo Indonesia. Ini kerana pada masa itu, bangsa Indonesia dan Presiden Indonesia Soekarno sangat kurang ajar. Jadi rakyat Malaysia pada tahun ini telah menyerang dan membakar patung-patung Soekarno. Dengan kejadian ini, orang Indonesia semakin panas baran sehingga Soekarno tidak duduk diam. Semasa rusuhan anti-Indonesia di Kuala Lumpur ini, ramai rakyat Malaysia berasa bangsa Indonesia sangat biadab dan Soekarno kurang ajar. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia telah bersukaria membakar bendera Indonesia di Kuala Lumpur pada tahun 1963. Bukan saja membakar, orang Endon juga diludah, ada yang ditangkap dan dijolok. Boleh dikatakan pada masa ni, anti-Indonesia ini boleh dikatakan rakyat Malaysia membenci. Indonesia jahat. Indonesia sebuah negara yang sangat jahat. Mereka juga pada masa dulu memang jahat, penipu, pencuri. Sehingga sekarang bangsa Indonesia ini masih membuat kerja menipu, mencuri, jadi pendatang haram dan juga mengongkek Bangladesh. Okey guys, bangsa Indonesia pada tahun 2026 adalah sebuah bangsa yang teruk. Mereka amat dibenci oleh warga mereka sendiri dan juga Indonesia dengan rasuah, menipu dan juga kaki klim. Boleh dikatakan setiap hari orang Endon masuk ke Malaysia dan mengganggu orang Malaysia, mencuri, merompak dan juga mengganggu orang tempatan. Tahun 1963, Indonesia telah mengisytihar perang ke atas Malaysia. Rakyat Malaysia pada masa itu dah tahu bahawa Indonesia ni memang satu bangsa korupsi. Dan kita pada masa itu telah melawan dengan membakar bendera Indonesia dan juga menghina bangsa Indonesia merah putih seperti seekor binatang, dog, anjing. Punca Melaya benci Soekarno sebab pada tahun 1946, Soekarno dan the gang setannya telah membunuh Raja-Raja Melayu dan Sultan. Revolusi sosial pada asalnya adalah ketuanan Jawa. Jika Raja-Raja wujud, orang tempatan tidak dapat mencuri harta-harta orang Melayu. Revolusi sosial ini mereka Endon telah menghabisi famili-famili raja dan juga bangsawan. Menggunakan revolusi untuk mencuri dan menghapuskan sultan sambil mencuri harta-harta sultan yang kaya. Pada tahun 1900, 1950 ataupun beberapa ratus tahun, sultan memegang ekonomi di Endon bersaing dengan Das secara sivik. Pada masa yang sama, Papua, Kalimantan yang kaya ini telah menyebabkan banyak transmigrasi Endon. Pada tahun 1900, orang Jawa telah dijual ke Sumatera, Kalimantan sebagai babu. Mereka juga dijadikan babu sehinggalah Perang Dunia Kedua. Sehinggakan mereka mengklaim Belanda pun mereka kalahkan. Masa ini Soekarno telah memikirkan, aku 2 tahun perintah negara Indonesia bankrupt dan zaman Belanda lebih maju. Dia mengambil sikap dengan mengugut dan mencuri harta-harta sultan-sultan Melayu di Sumatera, Kalimantan, termasuklah Papua. Kerana orang tahu Soekarno ini seorang penipu dan kaki wanita, beliau gagal untuk menjana pendapatan untuk negara Indonesia selepas giveaway daripada Belanda. Sangat memalukan kata Belanda. Inilah bangsa tu. Pada masa sekarang telah menyebabkan pada tahun 1950, 60 orang-orang Jawa angkat senjata telah menyerang sultan. Bukan saja menyerang sultan, mereka juga telah membunuh famili sultan. Selain membunuh famili sultan, mereka juga mencuri harta sultan. Harta-harta ini dibawa ke Pulau Jawa dan diagihkan kepada tim-tim Endodesh. Bangsawan Dayak Aceh Melayu juga telah dihabisi oleh pasukan bekal rondo iring askar Jepun milik bangsa Indonesia. Famili-famili mereka ditangkap, dibantai. Ini dipanggil Endo Iring. Ya, kami ini rondo iring. Kami mau mencuri harta orang Melayu, orang Dayak, orang Papua, orang Timor Leste. Beginilah mereka telah menangkap dan menjadi sangat kejam. Ya, kami bangsa seperti Nazi Jerman. Begitulah kata orang Endon.
Harta-harta Sumatera, Kalimantan, Makassar 500 bilion hilang. Tidak tahu mana pergi. Yang mereka tahu, harta-harta ini telah dicuri oleh Soekarno dan pasukan militerinya. Dengan mencuri, mereka juga berjaya membayar hutang Belanda sebanyak 2 bilion gold. Sumpahan Raja Melayu kepada Endon ini telah diingati sebagai sumpahan pembunuhan Raja-Raja Melayu. Bukan saja terkena sumpahan, Jawa juga telah disumpah oleh Melayu menjadi babu sehingga sekarang. Sehingga sekarang mereka datang ke Malaysia dan sanggup mati. Di Malaya pada masa dulu, Malaysia telah dijadikan tempat oleh Indonesia sebagai tempat untuk melepaskan geram. Daripada kejatuhan ini telah kita simpulkan bahawa Endon yang komunis ni telah dijatuhkan lepas dia mengganggu Malaysia. Dia ingin membuatkan Malaysia seperti Sumatera, Kalimantan. Dengan Papua bolehlah, tapi dengan Malaysia memang tak ada harapan lah Endon ni. Bodoh, kata orang Malaysia. Semasa rusuhan ini dan perang tahun 1960-an, kita Melaya hampir menjajah Indonesia dan menghapuskan sistem Raja Kejawon dan juga Soekarno. Tapi Tengku telah kasihan. Kenapa Tengku kasihan? Nasib bangsa Indonesia ini telah dimalukan sehingga sekarang. Pada tahun 2026, bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang boleh dikatakan tidak dipercayai di dunia. Saya suka mencuri, merompak dan datang ke Malaysia. Mereka juga sangat malu dengan Malaysia. Semasa rusuhan tahun 60-an, ramai rakyat Malaysia menganggap bahawa Endon ini adalah Israel. Memang benar. Sehingga sekarang pun Endon berperangai Israel. Bersaing kalah, ekonomi kalah, semua kalah. Menipu dan mencuri telah menjadi darah daging Endon. Sumpahan Sultan ini telah memiskinkan bukan saja negara Indonesia dan juga bangsa Jawa. Apapun akhirnya Jawa kalah, Malaysia menang. Hidup Malaysia.